Menarik 10. Simulasi sempena kejohanan Sukan Olimpik musim sejuk yang bertemakan bertemu janji di Beijing diadakan di zon pertandingan Zhangjiakou baru-baru ini. Ia sebagai persediaan menjelang kejohanan yang bakal diadakan pada 19 Februari. Tumpuan diberikan terhadap perincian penganjuran pertandingan dan jaminan perkhidmatan. Sukarelawan dan Pegawai Teknologi Kebangsaan NTO merupakan dua kumpulan utama dalam simulasi itu, merangkumi latihan operasi penginapan, catering lalu lintas, perubatan dan perkhidmatan kawalan keselamatan. Sebuah video dua ekor harimau bergaduh menjadi tumpuan warga maya selepas dikongsikan seorang petugas perkhidmatan hutan India. Memetik sumber dari India Times, video berdurasi 1 minit 18 saat itu menunjukkan dua ekor harimau berjalan beriringan antara satu sama lain di sebuah hutan simpan sebelum salah seekor harimau berkenaan mula menyerang. Walau bagaimanapun, pertarungan itu berakhir apabila harimau yang memulakan serangan itu menukar haluan. Sebut saja nama Shah Rukh Khan, pastinya anda akan membayangkan wajah tampan beliau menerusi filem-filem yang dilakonkan beliau seperti Kuch Kuch Hota Hai dan sebagainya. Tular di aplikasi TikTok, seorang lelaki yang dikatakan mempunyai mirip Shah Rukh Khan menjadi perhatian warganet. Dalam satu video yang dimuat naik, dia membuat gaya seperti kebiasaan bintang Bollywood itu lakukan. Latar belakang lagu yang disunting juga sangat berketetapan dengan gaya dan wajah lelaki tersebut. Tular di media sosial apabila seorang wanita payungkan penumpang bas seorang demi seorang ketika hujan. Video berdurasi 10 saat itu dipercayai berhampiran Trellis Tower, Singapura. Wanita itu membuatkan orang ramai kagum apabila beliau bermurah hati menadah payung untuk para penumpang bas yang turun di hentian tersebut sehinggalah pintu bas ditutup. Tren generasi muda ketika ini yang gemar menggunakan aplikasi media sosial seperti TikTok, Instagram dan YouTube untuk berinteraksi dan berkongsi rutin harian memberi ilham kepada guru-guru menggunakan pendekatan itu untuk sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Ia juga untuk mengelakkan pelajar merasa mudah jemu dan mengangkat kaki apabila mengikuti sesi pembelajaran PDPR menerusi aplikasi seperti Telegram, Google Meet dan Zoom Meeting yang memerlukan pelajar hanya duduk, mendengar dan sekali-sekala menyampuk apabila tidak memahami sesuatu yang diajar. Seorang guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Lailatul Syahrin Kangar Perlis, Nurlida Muhammad Pisol 37 tahun, memilih menggunakan TikTok sebagai salah satu daripada medium untuk mengajar mata pelajaran sejarah bermula minggu lepas. Nurlida yang telah 15 tahun menjadi pendidik berkata, kaedah pembelajaran itu bukan hanya mudah tetapi menyeronokkan, malahan pelajar turut teruja memberikan cadangan pemilihan lagu untuk menjadikan sesi PDPR itu lebih menarik. Rekaman yang memaparkan seekor kucing seakan menjadi penjaga kepada seorang budak telah menjadi tular di Twitter. Rekaman tersebut bermula dengan kucing berkenaan seakan memarahi kanak-kanak itu kerana dia meletakkan tangannya pada besi di balkoni itu. Kucing tersebut dilihat seakan berwaspada kerana tidak mahu budak itu tercedera, dalam kata lain bertindak sebagai penjaga budak itu. Sehingga kini ianya telah ditonton lebih daripada 650 kali oleh warganet. Bangkai seekor anak ikan hiu paus jantan seberat 1.5 tan ditemui terapung di kawasan perairan Pulau Pangkor Jumaat lalu. Ketua Cawangan Mamalia Marin Institut Penyelidikan Perikanan FRI Rantau Abang, Muhammad Tamini Ali Ahmad berkata, mamalia sepanjang 5.7 meter dan dipercayai berumur 5 tahun itu ditemui terapung oleh nelayan tempatan kira-kira pukul 3 petang. Muhammad Tamini berkata, hasil bedah siasat ke atas haiwan itu yang dipercayai mati sejak 4 hari lepas mendapati sirip pektoral kanan telah dipotong oleh individu yang tidak bertanggungjawab selain terdapat beberapa jenis sampah seperti ranting dan plastik di bahagian perut. Kandungan air laut dalam kantong perut mamalia tersebut juga berlebihan iaitu melebihi 10 galen air. Bangkai seekor gajah ditemukan dengan anggota badannya dipotong manakala kulitnya disiat di sebuah ladang sawit Tongot, Sabah. Pengarah Jabatan Hidupan Liar JHL Sabah Agustin Tuga berkata, bangkai haiwan dilindungi itu ditemukan oleh pekerja ladang berkenaan dekat Kampung Imbak pada pagi Rabu lepas dalam keadaan reput dipercayai mati selama 4 atau 5 hari.
Katanya hasil bedah siasat dilakukan, pihaknya telah menemukan beberapa biji peluru sekaligus mempunyai kesan tetakan di bahagian kepala dan gadingnya. Bermula sekadar hobi dengan menjadikan barangan jenama Coca-Cola atau Coke sebagai koleksi pribadi, kini Rizwan Darus 53 berbangga apabila menjadi antara pemilik koleksi kepada barangan jenama minuman itu yang sudah lebih seabad bertapak di pasaran dunia. Bapa kepada dua anak lelaki ini berkata beliau mula mengkumpul barangan berkenaan sejak remaja lagi untuk tujuan suka-suka dan hobi. Namun lama-kelamaan beliau mula jatuh cinta terhadap barangan jenama itu sejak 20 tahun lepas. Menurutnya terdapat lebih 300 koleksi barangan menggunakan jenama Coca-Cola yang disimpan di rumahnya di Taman Pancor Jaya, termasuklah tin dan botol, basikal, bingkai gambar, kasut, baju t-shirt, topi serta telefon. Menyedari akan menjadi buruan penggemar jenama Coke, Rizwan menyediakan satu ruang khas di rumahnya untuk tatapan umum. Mesin jahit antik berusia 40 tahun bakal menjadi koleksi terbaru Museum Mersing yang turut menyimpan pelbagai artifak sejak dirasmikan Sultan Johor, Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar pada Mei 2016. Menurut catatan di Facebook rasmi Baginda, Sultan Ibrahim telah bertitah supaya mesin jahit tersebut ditempatkan di museum berkenaan untuk dipamerkan kepada pengunjung. Mesin jahit antik milik wanita berusia 90 tahun itu dipersembahkan oleh anak wanita tersebut, Jo Ming Hoi, 62 tahun, kepada Baginda di Istana Flintstone. Menarik 10.